Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Sidang penonton di mana jua anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah yang sedang melanda sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada saat dan ketika ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang satu anugerah terhebat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum dan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan anugerah terhebat ini ialah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bulan yang sangat mulia, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Kenapa Ramadan ini satu anugerah yang terhebat? Maka kata ulama, hebatnya Ramadan ini ialah kerana tiga perkara. Yang pertama, Ramadan ini ialah bulan yang difardukan kita berpuasa di dalamnya sebagai satu puasa yang wajib. Itu yang pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman kepada Allah, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan, seperti mana yang telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kamu laksanakan dan kamu jalankan ini, yang kamu tunaikan ini, kamu diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kamu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sejarah, bila Allah Ta'ala sebut pernah umat-umat zaman dahulu pun difardukan berpuasa, maka menurut pendapat sebahagian ulama, di antaranya Ibn Kathir pernah menyatakan bahwasanya puasa Nabi-Nabi terdahulu, umpamanya Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam, puasa mereka ialah setiap bulan 3 hari. Dan ada ulama mengatakan puasa 3 hari setiap bulan itu diwarisi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah puasa sunat 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Dan itu dinamakan puasa hari putih. Kemudian ada riwayat mengatakan Nabi Daud alaihi salam berpuasa sebanyak kalau satu tahun itu setengah tahun. Kerana Nabi Daud alaihi salam berpuasa berbuka, lalu sepanjang tahun menjadikan dia lebih kurang 6 bulan. Ini puasa umat-umat yang terdahulu. Dan ada riwayat yang mengatakan puasa ini difardukan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, iaitu umat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka difardukan puasa 40 hari. Bani Israel, umat kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka difardukan berpuasa 50 hari. Dan bahkan ada riwayat mengatakan puasa Bani Israel itu difardukan di dalam bulan Ramadan. Tetapi oleh kerana Ramadan itu ketika itu musimnya agak panas, mereka mengubah kepada musim bunga. Inilah perangai buruk orang-orang Yahudi yang tidak boleh menerima ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayat
tentang kefarduan puasa itu, Allah Ta'ala menyatakan antara hikmah kenapa difardukan berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mencapai takwa. Lalu di mana kedudukan takwa? Adakah takwa itu di perut kita, di tangan kita, di kaki kita, di kepala ataupun di muka? Nabi SAW pernah menyatakan, Nabi tunjuk kepada para sahabat, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad kamu ada segumpal darah, seketul darah. Saluhal jasadu kulluh. Keseluruhan jasad kamu akan baik. Dan andai sebaliknya buruk, maka jasad kamu juga akan buruk. Keseluruhannya akan buruk. Maka ulama mengatakan sama ada baik ataupun buruk yang berpunca daripada seketul darah itu akan berlaku pada dua tempat. Pertama, yang kedua berlaku kepada roh yang dinamakan spiritual, spirit. Sebab itulah kita sebagai seorang Islam, Nabi sebut di hujung hadis tadi, Nabi menyatakan darah itu ialah ala wahyal qalb, iaitulah hati. Artinya hatilah punca kepada segala permasalahan dalam dunia. Hatilah puncanya menyebabkan sama ada kita sihat, tubuh badan, ataupun kita sakit. Ruh kita sihat ataupun sakit. Kalau seandainya roh kita sakit, maka akan adalah penyakit hasad, dengki, iri hati dan sebagainya. Penyakit yang berkaitan dengan hati. Maka ala wahyal qalbu. Seketul darah itu kata Rasulullah ialah merupakan hati. Maka hati ialah punca kepada segala permasalahan di dalam dunia. Lalu datang Ramadan, inilah peluang kita untuk mengubat hati kita yang sakit, hati kita yang keras, hati kita yang rosak. Dalam hal ini saya teringat kata seorang penyair, qala syair, yang agak menarik. Penyair ini menyatakan, dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi. Ubat kepada penyakit hati kamu yang keras itu ada 5. Fadum 'alaiha tafuz bil khairi waz zafar. Kekalkanlah kamu beramal dengannya, mudah-mudahan kamu akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Konsistenlah kamu dengannya. Yang pertama kata syair, khala'u batnin, kosongkan perut. Ya alhamdulillah sekarang kita tengah berpuasa. Kosongkan perut berarti kita melaksanakan ibadah berpuasa di dalam bulan Ramadan yang sekarang ini. Dan kalau seandainya kita ingin menguji iman kita, cuba kita puasa setelah puasa Ramadan. Man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kata Rasulullah. Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan lalu diikuti setelah Ramadan yang wajib itu dengan puasa Syawal yang 6 hari itu. Sittan min Syawal. Faka'annama, kata Rasulullah, seolahnya dia berpuasa shamad dahr, puasa sepanjang tahun. Sekarang puasa Ramadan, puasa yang wajib. Kita rajin ataupun kita malas, wajib kita laksanakan. Cuba puasa yang sunat. Ini di sinilah akan menguji keimanan kita. Maka kita teruskan amalan berpuasa di selain daripada puasa yang wajib di dalam bulan Ramadan ini. Umpamanya kalau tuan-tuan sedang penonton sekalian, walau di manapun anda berada, ingin melaksanakan, mengamalkan puasa sunnah, maka disarankan untuk setiap hari, setiap bulan, bulan yang biasa, puasa Rasulullah itu ialah sebanyak 11 hari, iaitu Isnin dan Khamis bagi setiap minggu. Kita ada 4 minggu, menjadikannya 8. Kita tambah dengan puasa hari putih, iaitulah 13, 14 dan 15. Baik. Kemudian ubat hati yang kedua ialah wa Qur'anun tudabbiruh. Ingat, sedang penonton sekalian, ubat hati yang keras seperti mana kata syair ada 5. Yang pertama ialah kita kosongkan perut melalui ibadah berpuasa. Yang kedua, wa Qur'anun tudabbiruh. Quran yang kamu tadabburkan makna dia. Selain daripada kita mempelajari, mengelokkan bacaan, tajwid, fasahah kita, jangan lupa kita juga kena berazam untuk mentadabbur makna dalam Al-Quran. Maka hal ini boleh berlaku seandainya tuan-tuan dan puan sekalian
rajin menghadiri kuliah-kuliah tafsir, kelas-kelas kefahaman Al-Quran dan sebagainya. Hadirlah ke kuliah-kuliah subuh, kuliah maghrib yang diatur oleh masjid-masjid, musalla dan surau di tempat dan di sekeliling kita. Surau dan masjid yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan hati kita yang keras menjadi lembut dengan kita memahami makna Al-Quran dan berkah kita belajar memaham kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, di antara kaedah melembutkan hati ini sempena Ramadan, kata syair, kadza tadarru'in bakin sa'at as-sahri. Begitulah kita bertadarru', artinya kita merintih, merayu, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil kita menangis di waktu tengah-tengah malam, dini hari. Dan kedatangan Ramadan ini alhamdulillah ialah kesempatan yang tersangat baik untuk kita menangis, kita merintih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tanya diri kita, kita lihat ke belakang, selama ini pernahkah kita menangis, merintih di depan Allah? Kita bangun waktu malam, kita berdoa, kita sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat dan sebagainya. Kemudian kita mengangkat tangan, menadah tangan, kita berdoa dan kita bercakaplah dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku datang dengan penuh syarat dengan dosa, ya Allah. Dosaku yang belum terampun lagi, ya Allah. Dosa lidahku, dosa mataku, dosa telingaku. Kita merayu. Bahkan kata Rasulullah, kita kena usaha untuk menangis. Kalau kamu tak boleh menangis, kata Rasulullah, fa illam tabki fatabaki. Kamu kena usahakan. Peringkat pertama, olok-olok dulu menangis. Bagaimana kaedahnya? Contoh, sebagai contoh, kalau kita menyebut istighfar dalam keadaan nada yang biasa, mana kita nak datang feel astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cuba kita lagukan sedikit. Kita sebut la ilaha illallah dalam keadaan tidak berlagu, mana nak datang feel. Cuba kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut nama Allah. Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Itulah dinamakan tadarru' sambil kamu menangis, kata syair. Yang keempat, wa kadza qiyamuka janahal laili awsatuh. Kamu bangunlah qiyamul lail. Jadi yang keempat, tuan-tuan dan puan boleh combinekan, sekalikan dengan yang ketiga. Kita bangun malam qiyamul lail, setelah kita sembahyang sunat tahajud, sunat taubat, sunat hajat dan sebagainya, kita merintihlah, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita mesti mendampingi para alim ulama, orang-orang salihin, para awliya us-salihin, orang-orang muttaqin, ustaz-ustaz, ahli-ahli agama dan sebagainya. Pastikan ada dalam kamus hidup kita, kita mendampingi para alim ulama. Baik, itu ialah anugerah terhebat yang pertama, iaitulah kefarduan puasa di dalam bulan Ramadan. Anugerah yang kedua, Allah anugerahkan kepada kita di dalam Ramadan ini. Kenapa Ramadan ini anugerah terhebat daripada Allah? Ialah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang mulia. Sidang penonton, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana sahaja anda berada. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala menyatakan begitu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Cuba kita tengok. Kalau kita perhatikan, kita menelusuri keseluruhan 6,666 ayat dalam Al-Quran, jangan kita cari satu nama bulan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kecuali hanya bulan Ramadan. Bahkan sebutan bulan Ramadan itu dikaitkan dengan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ayat sebelum, ayat 183 yang kita bacakan di awal tadi tentang kefarduan puasa pun, Allah tak sebut pun puasa dia dikaitkan dengan bulan Ramadan.
Tapi jumhur ulama, ijma' ulama berdasarkan hadis Nabi, puasa wajib itu ialah bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan itu dikaitkan dengan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan terhadap petunjuk-petunjuk. Ubayyinatin minal huda wal furqan, dan juga yang membezakan bainal haqqi wal batil. Maka oleh kerana Allah sebut bulan Ramadan lalu dikaitkan dengan nuzulul Quran, maka ulama menyatakan andai seseorang itu masuk ke dalam bulan Ramadan, dia sekadar berpuasa, dia bukan sekadar berpuasa, dia berpuasa di siang hari, malamnya bertarawih, melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang hebat, bersedekah dan sebagainya, tiba-tiba dia lupa satu perkara, maka kurang sempurnalah, kurang lengkap, iaitulah kita mesti mengaitkan diri kita dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, iaitulah melalui 3 bentuk dan 3 kaedah. Sama ada salah satu ataupun dengan 2 perkara ataupun dengan ketiga-tiga kalau kita kuat iman. Pertama, sedang penuntut sekalian, mesti kita qiraatul Quran. Paling kurang kita baca Al-Quran. Tidak semestinya kita khatam. Just membaca Al-Quran. Kalau khatam, ya Alhamdulillah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikhabarkan setiap hari, sehari, 1 hari, mengkhatam 2 kali Al-Quran. Artinya sekali khatam 30 juzuk, 2 kali 60 juzuk. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i melakukannya? Ini bukan level kita. Ini yang pertama, qiraatul Quran. Ini seandainya kita orang yang fasih, kita ada ilmu tentang tajwid Al-Quran, ataupun bacaan Al-Quran kita sederhana, tetapi kita orang yang join dengan kelas Al-Quran, maka andai berlaku kesilapan dalam qiraatul Quran, kita tidak diambil kira kesalahan, tidak ditaksirkan oleh Allah. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk nak pilih yang mana. Yang kedua, kita bertadabburul Quran. Ini sudah kita jelaskan di awal tadi. Kita mentadabbur makna Al-Quran. Yang kedua ini agak sukar. Dan tidak banyak masjid dan surau yang melakukannya. Tetapi ada masjid dan surau yang buat kelas kefahaman Al-Quran, tadabbur Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan kita menyarankan tadabbur Al-Quran ini biarlah sampailah di luar Ramadan sekalipun. Dan yang ketiga, kita bertadarusul Quran. Bertadarus Al-Quran, banyak orang, bukan banyaklah, ada orang tersilap dan tersalah faham. Dia baca Al-Quran, seorang-seorang disebut kat orang, dia kata, saya tiap-tiap hari tadarus Quran. Itu bukan tadarus, itu qiraatul Quran. Tadarus artinya kita membaca beramai-ramai, seorang membaca ataupun berdua, macam mana berlaku kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan, Jibril alaihissalam di dalam bulan Ramadan datang bertadarus dengan Rasulullah. Seorang baca, seorang mendengar. Ataupun dalam berkumpulan, seorang membaca, yang baki mendengar dan menegur kesilapan. Itulah tadarusul Quran. Jangan silap faham. Ini 3 perkara ini mesti kita kaitkan diri kita, iaitulah yang berkait dengan Al-Quran apabila kita berada dalam bulan Ramadan. Dan sedikit sebagai maklumat tambahan, kelebihan Ramadan, jangankan kata Al-Quran sahaja yang turun dalam bulan Ramadan. Dinyatakan bahawa unzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam turun dalam bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li 6 madaina min Ramadan. Taurat Nabi Musa turun 6 Ramadan. Injil Nabi Isa turun 13 Ramadan. Wa unzilatil Quran atau unzilatil Furqan. Ada khilaf. Nuzul Al-Quran ada mengatakan 24, ada mengatakan 27. Tetapi yang ijma' nuzulul Quran ialah di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu confirm. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Baik. Dan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-76. Andai pernah kita membaca,
Allah Ta'ala menyatakan, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Subhanallah. Dan sesungguhnya, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, sesungguhnya dia ialah sumpah terhebat, satu tempat. Laqasamun law ta'lamuna azim, satu tempat yang terhebat yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat disimpan Al-Quran, satu tempat yang dijaga oleh para malaikat, tempat rahsia Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada proses penurunan Al-Quran daripada Allah sampai langit dunia. Wa innahu laqasaman law ta'lamuna azim. Apakah itu? Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ianya ialah Al-Quranul Karim, fi kitabim maknun, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kitab maknun ialah Lauhul Mahfuz, pengkalan data Allah Subhanahu wa taala. Pernah para iblis dan syaitan datang, naik untuk mencuri mendengar rahsia Allah. Lalu mereka dihalang oleh para malaikat yang menjaga. La yamassuhu illa al-mutahharun, kata Allah, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Tanzilu min rabbil alamin, sebagai penurunan daripada Allah Tuhan sekalian alam. Ini anugerah terhebat dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, anugerah terhebat dalam bulan Ramadan itu ialah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu malam yang terhebat, yang akan berulang hanyalah setiap 12 bulan mengikut perkiraan kalender Hijri. Adapun mengikut perkiraan kalender Masihi ialah setiap 11.7 bulan. Hanya sekali dan satu malam, berlaku satu malam. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu, turun dalam arti kata daripada Allah ke langit dunia. Seperti dalam surah Al-Waqi'ah ayat 76 tadi. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Tempat peredaran bintang, di situlah disimpan Al-Quran sebelum diturunkan sedikit demi sedikit kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami turunkannya pada malam Lailatul Qadr. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sidang penonton sekalian, saya ingin meminta para penonton untuk take note, ambil perhatian. Di dalam ayat Allah disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalimah khairun min alfi syahrin. Kalimah alfun. Tetapi dalam konteks ayat dalam surah Al-Qadr itu, lebih baik daripada 1000 bulan itu berarti lebih kurang 84 tahun. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita tak boleh lepas pandang. Ini daripada sudut ilmu sains. Jadi kajian yang dibuat oleh salah satu jabatan pentadbiran di Amerika. Amerika ni dia banyaklah, dia ada NASA, National Aeronautics and Space Administration, NASA semua orang kenal. Jabatan angkasa dia. Dia ada NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Jabatan Pentadbiran Laut dan Atmosfera Negara. Kalau hal yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, salah satu kajian oleh NOAA ini agak kebetulan. Baik. Apa maksudnya? Berdasarkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, apabila kita hidup di atas bumi kita ini, dia ada sistem, dipanggil sistem suria. Dia ada matahari, dia ada bulan, bintang-bintang. Dan matahari yang bersinar di waktu siang itu, dia akan menyuluh cahaya yang terang benderang. Dan dalam cahaya matahari itu mengandungi the good radiation and the bad radiation. Radiasi yang baik dan radiasi yang buruk. Kebiasaannya, apabila siang, radiasi yang baik itu tidak mengenai kita, radiasi yang jahat itu, dia ditapis oleh salah satu lapisan
langit ni dia ada 7 lapisan, tapi salah satu lapisan, kata ulama, itulah lapisan yang ketiga yang dinamakan magnetosphere. Rupanya magnetosphere ini berperanan sebagai filter, penapis. Mana-mana ada bad radiation, dia akan tapiskan ataupun dia biaskan pergilah the good radiation itu kepada orang yang berada di sebelah malam. Hal ini telah pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa taala, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta 7 lapisan langit dalam jumlah masa 2 hari. 2 hari Allah Ta'ala cipta langit. Wa awha, dan Allah telah mewahyukan dalam setiap lapisan itu, fi kulli sama'in amraha. Ada urusan-urusan, kandungan gas yang berbeza, peranan yang berbeza. As-sama'ad dunya bimasabiha wa hifza, dan Allah menyatakan kami telah hiaskan langit-langit itu dengan lampu-lampu, iaitu bintang-bintang, wa hifza, dan penjaga. Penjaga ni bermaksud dia ada lapisan yang menghalang. Tanggal 21 Mac 2021, bumi dilintasi oleh satu asteroid yang sangat hampir, tapi walaupun hampir, jaraknya ialah 2 juta kilometer dengan kelajuan yang tersangat tinggi, iaitu menghampiri 124,000 km per hours. Andai dia menghantam bumi, maka ternyata benar firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah, nanti langit kamu akan dipenuhi dengan kepulan asap yang jelas. Itu di antara tanda-tanda kiamat. So kita tidak membincangkan itu, tajuk itu hari ini. Kita nak fokus kepada radiasi yang dibias. Baik. Maka di bahagian malam itu akan terkumpul semua the good radiation. Namun kajian yang dibuat oleh NOAA ini, National Oceanic and Atmospheric Administration ini, menjelaskan betapa bacaan mega electron volt. NOAA ini dia ada bacaan S1, S2, kosong sampailah ke 100,000. Tetapi bacaan mega electron volt elektrik yang terbaik, partikel radiasi yang terbaik ialah kadarnya 1000 partikel mega electron volt. Dan yang peliknya, bacaan 1000 itu hanya berlaku sekali dalam 11.7 bulan berdasarkan kalender Masihi dan 12 bulan berdasarkan kalender Hijri, menunjukkan 11.7 itu ialah pengurangan sebanyak 9 ke 11 hari berbanding kalender Islam, dan ianya berlaku setiap tahun di dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itu berlaku 10 malam yang terakhir, dan 10 malam yang terakhir itu berlaku hanya pada waktu yang ganjil. Sebab itu Nabi tak sebut bila berlaku Lailatul Qadar. Kalau Nabi sebut berlaku 27, malam lain cerahlah, orang tak buat apa dah. Tapi Nabi sebut dalam hadis, taharrau lailatul qadri fil witri. Kamu carilah, mana kita kena cari. Rupanya sidang penonton sekalian, bacaan 1000 mega electron volt itu, kajian yang dilakukan oleh NOAA ini, zaman moden ini, Al-Quran telah nyatakan ribuan tahun dahulu, khairun min alfi syahr. Malam itulah energinya paling baik, tenaganya paling baik, kekuatannya paling baik. Doa yang kita doa, kita tadah tangan kepada Allah, kita berdoa, kuat saja, taikkan jadi naik ke langit. Maka malam itu insya-Allah bagi orang yang beribadah, saya sangat yakin orang yang qiyamul lail 10 malam yang terakhir, insya-Allah dia pasti akan bertemu dengan Lailatul Qadar, sama ada dia sedari ataupun tidak, tapi confirm insya-Allah. Jadi sedang penonton, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, itulah dia sedikit ulasan dan penerangan tentang makna anugerah terhebat. Saya ulangi kembali secara ringkas, sebagai kesimpulan, anugerah terhebat itu ialah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan Ramadan. Arti anugerah terhebat, di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Yang kedua, diturunkan Al-Quran sebagai panduan
dan hidayah. Dan yang ketiga, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuncaknya ialah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sidang penonton sekalian, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan lagi program-program ibadah kita dengan sepenuh hati dan perasaan, dan mudah-mudahan kita sampai ke penghujungnya dengan selamat dan kita mencapai apa yang Tuhan sebut, yang Allah sebut, la'allakum tattaqun. Maka sekian sahaja daripada saya, Ustaz Dr. Jazmi bin Mat Isa daripada Kedah ni. Saya seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman Jitra. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini insya-Allah kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa dan ketika yang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan selamat menyambut hari raya Aidil Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.